Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 28 November 2023 dalam mood pilihan raya kecil Kemaman. Kita bersiaran langsung dari Kemaman, atau saya boleh katakan hari ini borak dahsyat edisi khas bersempena dengan PRK Kemaman. Saya tak pernah sangka yang borak dahsyat akan bersiaran di Pejabat UMNO. Hari ini kita bersiaran di Pejabat UMNO bahagian Kemaman. Di sebelah sana tu ialah Pejabat Ketua Bahagian, Pejabat Datuk Seri Ahmad Said. Itulah kalau kita nak imbas balik pada mula ataupun di awal kemunculan borak dahsyat tu, waktu tu ialah kita nak melawan naratif kerajaan Perikatan Nasional yang ada UMNO ketika itu. Hari ini kita bersama UMNO bersiaran langsung dari Kemaman. Malam ini kita bawakan panelis yang cukup hebat, yang mempunyai pendapat yang boleh insya-Allah kita terangkan kepada pengundi-pengundi di Kemaman insya-Allah. Dan kita nak terangkan kenapa PRK Kemaman ini diadakan pada ketika ini. Saya perkenalkan panelis kita di sebelah kanan saya, Saudara Datuk Zamil Ibrahim. Apa khabar? Baik, very good. Okey, seterusnya kita ada Panglima Perang daripada Parti Keadilan, Datuk Haji Abdullah Sani. Sihat, Datuk? Ya, alhamdulillah. Okey, dan seterusnya kita ada tak lain tak bukan veteran UMNO dari wilayah Persekutuan, Datuk Seri Kamal Amir, atau lebih dikenal dengan Amir Hijaz. Ya. Ya, bekas ketua pengarang kumpulan Karang Kraft. Dan di hujung sana, ini tiba-tiba Bidan terjun ada, boleh dikatakan 3 minit sebelum live, tiba-tiba ada dekat situ. Kita raikan semua, Datuk. Kita bilang Datuk Tiger. Ya. Datuk Tiger dari UMNO. Baru sampai dari KL, Datuk. Baik, alhamdulillah. Itulah hebatnya panel kita malam ini. Kita ada dua, kalau saya boleh kata, ini semua panglima perang parti masing-masing lah. Ya. Kan, cumanya Datuk Abdullah Sani diapit oleh 3 panglima perang daripada parti UMNO. Kan, jadi cumanya hari ini kita bukan nak berperang. Kita nak menjelaskan sebaik mungkin kenapa kita perlu pilih calon BN di Kemaman dan kenapa PRK ini tiba-tiba berlaku. Kita nak tahu sebab, punca dan kenapa kita kena ubah parti yang mewakili rakyat di Kemaman ini. Baik, saya nak mulakan dengan topik kita malam ini. Topik kita malam ini dari Kemaman ke Putrajaya. Dan sebelum kita nak mulakan, kita nak kongsikan satu berita yang berlaku di Parlimen pagi tadi. Seorang ahli Parlimen dari Perikatan Nasional, dari Parti Bersatu, yang mewakili rakyat Bukit Gantang, telah mengisytiharkan menyokong Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan. Kerana apa? Kerana dia ingin mengajak rakan-rakannya di blok pembangkang, atau lebih kita boleh katakan di blok Perikatan Nasional, untuk sama-sama kita buang yang keruh, ambil yang jernih, bersatu padulah kita untuk mengangkat martabat rakyat dan agenda untuk menghapuskan kesengsaraan rakyat, kesusahan rakyat, dan kita kena bersatu, kena bergabung, kena berpadu untuk sama-sama memikirkan masalah rakyat. Ini kita akan kupas dengan lebih panjang, lebih mendalam bersama dengan para panelis kita yang ada pada malam ini. Baik, berkisar dengan isu baik. Lama saya, Datuk, dan juga rakan-rakan yang lain
Kami ni dah berkampung ni dah dekat 4 hari lebih. Ya. 5 hari. 5 hari. Datuk? Mula dari penerimaan calon. Lagi lama. Jadi kita dikejutkan hari ni. Kita dikejutkan bila kita berada di Kemaman, kita dikejutkan dengan berita dia bukan lompat parti. Sebab akta lompat parti ni dah digubal tahun lalu kan Datuk? Ya. Jadi sekarang ni dia istilah baru. Menyokong tanpa keluar parti. Dia istilah baru. Saya menyokong tapi tanpa keluar parti. Dia istilah dia macam ni sebab tadi saya ada baca beberapa statement terutama sekali daripada pemimpin Perikatan Nasional yang menyatakan dahulu waktu Ismail Sabri dia bagi peruntukan semua. Ini banyak bergantung pada isu peruntukan yang mereka bangkitkan terutama sekali ahli parlimen Kota Baru yang juga Setiausaha Agung PAS yang menyatakan bagi banyak komen lah tadi. Dia agak emosi hari ni tu. Ya. Agak emosi hari ni tapi saya dipahamkan beliau dilibas balik. Dilibas. Dilibas balik dan sehingga terkedu banyak ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional diam 1000 bahasa apabila PMX menyatakan sejarah tentang isu peruntukan ini. Dia waktu Ismail Sabri itu dia lain. Waktu Ismail Sabri, saya minta maaf, dia daripada Barisan Nasional, saya juga daripada Barisan Nasional. Ketika itu dia mahu mengekalkan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Dia ada istilah tu. Dia berbeza dengan sekarang. Sekarang ni istilah dia 150 hari ni 152 ni kita baca macam ni lah. Ni untuk mukadimah pelik sangatlah kita nak curi. Sebab kita bukan 112 ataupun bukan kita daripada pihak kerajaan 114. Kita nak kena curi, kita nak kena beli, kita nak kena tawar, kita nak kena gamit. Ini 150 lebih yang mana semakin hari kita duk tengok bukan kita gamit. Dia orang macam nak datang. Makin bertambah. Semakin bertambah. Jadi bukan satu keadaan kritikal yang untuk kita nak lompat parti kan, nak bagi suka. Dia adalah istilah mudah saya tengok. You nak datang sokong, datang, tak mau datang sudah. Ya. Itu. Mukadimah. Mukadimah. Ya. Saya jangkakan mukimah Datuk panjang. Tak, ini pasal ramai. Okey, baik, mungkin siaran kita akan lebih panjang sikit malam ni sebab kita ada 4 panelis, masing-masing ada banyak perkara yang nak dikongsikan juga malam ni. Boleh Datuk Ya. Mungkin kita bersiaran dalam Boleh, 1 jam boleh. 15 ke 1 jam setengah lebih kurang Baik, saya sebenarnya nak tanya kepada Datuk Seri Kamal. Dah elok-elok ahli parlimen Kemaman ni berada di Dewan Rakyat, itulah ini, tiba-tiba di PRK. Kenapa tu? Silakan. Tak, saya terima kasih saudara Bob. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Awal-awal lagi dah ramai dah tunggu ni. Sebab dia melihat Datuk Abdul Sani ada yang. Kita berbalik kepada tajuk kita adalah daripada Kemaman ke Putrajaya. Dan artinya sudah sampai masanya apabila mahkamah sudah memutuskan calon yang dulu tu dia menang. Bukan tak menang, dia menang. Tetapi mahkamah memutuskan bahawa dia terlibat. Maksudnya waktu pilihan raya tu ada elemen korupsi dan mahkamah pilihan raya memutuskan Bukan dia orang dibatalkan. suci ya? Ya, Bukan dia orang suci ya? tak boleh kata begitu Ustaz Zamir. Ustaz Zamir nak menyindir orang aja pahal dia Ustaz Zamir ni. Relax lah saudara. Ya? Sebab dah 5 hari lah tu kan. Jadi bagi saya kita harus menjelaskan pada pelayan-pelayan kita. Mereka dalam keadaan begitu mereka mengutarakan kenapa. Soalnya sekarang ni mahkamah memutuskan bahawa adanya elemen korupsi sepanjang musim pilihan raya itu ada. Maka Mahkamah Suruhanjaya Pilihan Raya membatalkan. Jadi perlu diadakan. Dan sekarang ni bila diadakan semula, maka tentulah peluang terbuka semula kepada ahli ataupun rakyat di Kemaman. Kena ingat saudara, bila pilihan raya berlaku, ahli UMNO pun kalau nak ikutkan dari kepartian, ahli UMNO di Kemaman ni berapa ramai sangat pun. Lebih kurang dalam 10,000, 15,000. Begitu juga ahli pada parti-parti sebelah sana pun, ahli keadilan pun. Jadi yang menentukan kedudukan seorang itu untuk menjadi wakil rakyat atau ahli parlimen adalah pengundi-pengundi atas pagar. Ya. Mereka ini yang menentukan kejayaan. Saudara Bob. Jadi sebab itu saya merasakan sudah sampai masanya rakyat di Kemaman
diberi peluang untuk memilih sekali lagi untuk mengantar wakil mereka ke Putrajaya. Sebab tajuk kita ni dari Kemaman ke Putrajaya. Tak gitu Datuk Abdullah? Ya, ya. Saya bagi terus pada Abdullah je lah. Ya, silakan. Ya. Ya, seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Kamal Amin. Sesungguhnya itu adalah petanda bahawa PAS ni tidaklah sesuci mana pun. Ya. Amalan rasuah yang berlaku tu jelas menunjukkan bahawa parti mereka ni bukanlah parti yang mewakili Islam pun. Hanya sebuah parti politik. Apa yang mendorong kepada pilihan raya ini sudah mencukupi untuk kita menegaskan bahawa pilihan raya ini perlu dipantau, dijagai supaya ini tidak dikotori dengan anasir-anasir rasuah yang berlaku. Sebab kata mereka, termasuk presiden dia, rasuah itu sedekah. Dan inilah yang akan memberikan kata sebab kenapa hukuman itu dijatuhkan dan ia jadi kenyataan. Apa yang boleh kita lihat bahawa Kemaman ini adalah pintu masuk seluruh negeri Terengganu. Ya. Kemenangan Tan Sri Muhammad Effendi ini amat penting untuk menjurus kepada pembangunan keseluruhan Terengganu. Barang diingat Terengganu ini meningkat perhasilan pendapatan negeri itu ialah berpunca di Terengganu, di Kemaman. Ya. Kerana Kemamanlah yang membuat hasilnya keseluruhan Terengganu mendapat pendapatan yang agak konsisten kerana petroleumnya, tetapi tidak meyakini kerana pembelanjaan itu sebenarnya mendorong kepada persoalan yang banyak. Dan ini harus dipantau dan diberikan perhatian serius oleh wakil-wakil rakyat yang berada di seluruh Terengganu. Sebab itu saya yakin dan saya percaya atas pagar sudah menikmati setahun berlalunya kerajaan Madani ini telah pun melewati servis mereka dan memberikan manfaat pada keseluruhan rakyat termasuk di Kemaman. Kemaman tidak boleh meminggirkan dan meletakkan Terengganu di hujung kemiskinan. Ya. Dia tidak boleh diizinkan diterajui oleh mereka yang dianggap sebagai yang terhebat, sedangkan mereka adalah yang paling lemah di antara 14 negeri yang berada dalam kemuncak kemunduran di bawah seluruh negara. Ini jelas daripada data yang telah pun dimaklumkan kepada kita dalam segi pendapatan rakyat keseluruhannya. Sebab itu saya mengambil pendekatan terus kepada rakyat Kemaman. Jangan kamu diletakkan seperti air mineral. Kata, dereh. Dia panggil Ustaz Dereh. Saya panggil Dereh. Yalah, Dereh Ahmad. Dereh Ahmad, bapak dia tu pernah jadi Tok Guru saya di Cakap Iboi. Saya orang sana. Apa yang saya nak tegaskan adalah takkan meletakkan orang Kemaman ini setaraf dengan botol air mineral. Ini menghina namanya. Dan ini tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan sebegitu biadabnya pemimpin-pemimpin yang berada dalam kata kononnya mereka ulama, tetapi mereka mempunyai kecederaan minda yang keterlaluan yang meletakkan rakyat khususnya di Kemaman ini setaraf dengan mineral water. Saya nak tegaskan, hidup kita mesti bermaruah. Mak ayah kita lahirkan kita nak menjadikan kita orang yang bermaruah. Tetapi jangan kita letakkan kita di tempat yang paling hina dan tidak langsung mempunyai integriti yang boleh diangkat oleh generasi anak cucu kita. Itu yang saya nampak mukadimah yang saya lihat sebagai dalam senario Kemaman ini tidak menjurus kepada strength of debate ataupun dipanggil sebagai debat dalam pilihan raya kecil ini kerana musim hujan. Dan kita tidak boleh sewena-wenanya untuk melepasi suasana yang membolehkan kita berhimpun dan ini juga mendorong program ini segera diadakan untuk memanfaatkan khususnya rakyat Kemaman supaya bijaksana dalam memberikan undi yang sepatut dan sewajibnya diberikan kepada nombor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Mukadimah aja dah panas. Kan, macam biasalah Datuk Abdul Sani kalau mukadimah dia tak panas, memang tak sah, tak jadi. Baik, seterusnya di hujung sana Datuk Tiger. Mungkin ada yang nak ditambah? Silakan. Saya tertarik dengan pernyataan oleh seorang pemimpin PAS yang mengatakan bahawa PRK ini tidak perlu diadakan.
Tapi oleh kerana UMNO ni terlampau sangat nak kursi, maka mereka hantar petition untuk menyatakan ada sogokan. Saya nak betulkan, kalau tidak ada sogokan, kalau tidak ada rasuah, UMNO tidak akan kemukakan petition. Tetapi oleh kerana adanya sogokan, adanya pemberian dana-dana di majlis-majlis rasmi kerajaan, maka itulah petition yang dikeluarkan oleh UMNO dan Mahkamah Pilihan Raya mengakui memang wujud benda ini berlaku. Jadi pada saya, pemimpin yang mengatakan tidak perlu diadakan, dia silap. Kalau dia tak nak perlu diadakan PRK ini, maka tidak perlu ada rasuah. Tapi kalau orang kamu yang buat, orang kamu yang bagi, maka perlu diadakan. Jadi saya berharaplah pengundi-pengundi di Kemaman ini faham, mesti faham. Bukan UMNO sengaja nak seronok nak ada PRK. Tetapi kerana ia adalah satu cabang utama dalam pilihan raya, mesti bersih. Kita tak mahu orang kata bersih, suci, tapi dalam pada itu melaksanakan perkara itu. Tapi yang herannya, pada dia tak salah. Itu yang Dato' Abdul Hasan dia kata, apa tu rasuah itu sedekah. Yeah. Jadi saya minta lah, saya dalam media ni dah 40 tahun. Saya tahu, kalau rakyat tu sayang kat negara ini, kita siang-siang tolak. Parti yang mengamalkan rasuah tolak. Sebab apa? Pada saya, apa yang ditawarkan oleh BN ialah seorang pemimpin yang telah memberi sumbangan besar kepada Angkatan Tentera, Pasukan Keselamatan. Dan mesti ingat, bapa dia dulu HA di Kemasik. Dresa. Itu dia doktor lah tu. Kalau di kawasan kampung dan. Bapa dia bantu rakyat daripada A sampai Z. Bayangkanlah, kalau bapa dan anak telah memberi sumbangan yang terbaik, dia adalah calon yang terbaik untuk Muhammad. Baik, terima kasih Datuk Tiger. Kalau boleh, saya nak ajak penonton untuk singkap kembali. Bersekali dengan pilihan raya negeri di 6 buah negeri, kita adakan juga PRK Kuala Terengganu, kalau masih ingat lagi. Ya. PRK Kuala Terengganu diadakan juga disebabkan penyandangnya didapati kemenangan ke atas penyandang itu ada unsur-unsur rasuah. Ya. Sama dengan situasi yang berlaku di Kemaman sekarang ialah penyandangnya menang disebabkan ada elemen rasuah. Ya. Jadi PAS hari ini menampilkan Menteri Besar Terengganu. Ya. Nampak ketandusan pemimpin sampai terpaksa ambil Menteri Besar Terengganu untuk diletakkan sebagai calon di PRK Kemaman. Baik, untuk kita nak bercakap pasal calon, saya nak tanya kepada Datuk Zamir, sepanjang 5 hari berkempen, bagaimana agaknya sambutan di Kemaman ni? Okay, Bob. Sebenarnya saya dipahamkan, rakyat Kemaman terkejut apabila Barisan Nasional meletakkan satu tokoh kebanggaan mereka. Calon daripada Barisan Nasional ni, Jeneral Besara Raja Effendi ni, saya dipahamkan dia macam apa? Ikon, idola rakyat Kemaman. Sebab dia adalah jeneral yang ke-19. Makna kata di sini, kita ada 19 jeneral. Makna kata 18 jeneral yang terdahulu lah. Satu-satunya jeneral itu adalah, salah satunya adalah daripada Kemaman. Ini bukan tempat kita, kampung saya pun tak ada tu. Bekas jeneral yang kita tidak sangka. Dan saya dipahamkan, pihak PAS agak terkejut dengan calon ini. Maka mereka yang sepatutnya nak meletakkan satu calon lain. Saya dengar katalah. Tetapi oleh kerana kita letakkan satu calon yang sangat hebat, mereka merasakan meletakkan menteri besar itu adalah saingan yang terbaik untuk pihak PAS. Tapi pada pandangan saya lah, sebagai rakyat Malaysia, saya rasa rakyat di Kemaman juga mungkin berpandangan yang sama dengan saya. Meletakkan menteri besar ini seolah-olah kita meletakkan satu beban yang dia ada tugas
Walaupun dia jangan ingat kata sekarang ketua pembangkang tak ada dalam dewan, dia boleh suka hati, dia nak pergi, tak pergi. Makna kata tidak ada check and balance. Tetapi rakyat memerhati. Rakyat melihat, sekarang dia dah ada di Wisma Negeri. Wisma Darul Iman. Ya. Apa masalah dia yang macam hari ini kita kata tajuk kemaman untuk ke Putrajaya? Saya dipahamkan semalam dengan Datuk Kamal, kalau isu bajet ni, kita kena ada 10 hari, Tok. 10 hari duduk di Parlimen, 32 hari. 32 hari kita duduk di Parlimen, kita tak boleh balik. Nak balik, sekali nak datang, sekali nak balik, nak tumpu pada bajet tertentu. Pasal banyak. Jadi kamu sebagai Menteri Besar, agak pelik untuk kamu berada di waktu-waktu penting. Waktu-waktu akta-akta kita nak ubah, kita nak gubal, penting. Yeah. Jadi kerana itulah kemaman ke Putrajaya tajuk kita hari ini amat tidak sesuai calon yang diketengahkan oleh PAS, iaitu yang amat berhormat Menteri Besar menjadi calon, bertembung dengan ataupun berlawan dengan calon yang kita rasa dah free dah. Dia nak tumpu perhatian kepada rakyat. Dia beritahu waktu Datuk Kamal dengan saya temu bual dia baru ni. This is time dia nak curahkan bakti dia kepada kampung dia, iaitu di Kemaman. Calon BN begitu. Di Kemaman. Okay. Jadi apa masalah? Ataupun saya rasa ini peluang terbaik. Ya. Rakyat Kemaman bawa mutiara daripada Kemaman ini, bukan dari Besut, dari Kemaman, bukan daripada Wisma Darul Iman, dari Kemaman ke Putrajaya. Ya. Baik, terima kasih Datuk. Calon yang ditampilkan oleh Barisan Nasional ini orangnya bukanlah calon yang tangkap muat. Memang anak tempatan, membesar di Kemaman, bersekolah di Kemaman dan ayahnya banyak jasa dengan orang Kemaman. Dan kalau boleh saya nak minta Datuk Seri Kamal Amir untuk singkap balik, ada jasa yang sangat besar dibuat oleh calon ini ketika banjir besar di Kemaman. Ya. Beberapa tahun lepas, Datuk. Ya, Bob, sebelum saya nak menyingkap soal jasa, saya nak bagi panas sikit pada Datuk Dahlan Sani sebenarnya. Sebab latar belakang calon untuk Parlimen Kemaman daripada Menteri Besar lah kononnya bukan bersih. Ustaz Zamir tadi dia cakap dia bukan bersih. Ada beberapa perkara yang tersalut di belakang. Isu skandal tanah dan sebagainya. Ya, betul. Kan? Soal bagaimana pemberian tanah daripada parti ke parti, isteri diutamakan. Baik, yang itu saya akan jolok kemudian. Ya, jadi soalnya sekarang ni nak dikomparekan apple to apple terlalu sukar. Ya. Kalau nak dibandingkan antara apple to apple. Saya nampak sekarang ni calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi ini jasa terlalu besar. Cuma saya nampak banyaklah orang, memanglah bila kita berjasa ni Datuk, kita bukan nak mengungkit, tapi itu jelas. Waktu zaman kecilnya, beliau bergelumang dengan budaya dan anak-anak muda di kawasan Kemaman, khususnya kawasan Kemasih. Kemudian bila dia membesar lagi, dia bersama dengan pasar dan sebagainya. Apabila beliau menjawat jawatan dalam kerajaan sebagai Panglima Tentera Darat, tiba-tiba Kemaman menghadapi masalah musibah yang itu merupakan banjir terbesar. Beliau berkorban, turun ke gelanggang sebab dia merasakan, this is my people. Saya mesti menyelamatkan rakyat saya. Walaupun beliau bukan pemimpin rakyat, beliau adalah sebagai Panglima Tentera Darat waktu itu. Jadi dia kerahkan semua anggotanya. Ini membuatkan warga Kemaman tidak akan melupakan jasa-jasa yang telah ditaburkan oleh calon kita. Saya yakin sebab itu tadi pun saya berjumpa dengan kawan-kawan peringkat anak muda. Setengah daripada anak muda yang berada di luar menghubungi beberapa mereka. Saya tanya, bang, macam mana anak kita? Anak-anak saya kali ini nampak agaknya kalau nak balik lah, nak menyokong calon daripada puak sana, dia kata. Puak sana, mana retinya mereka sudah pun membuat decide. Warga emas macam saya ni, macam warga emas kita ni, mereka dah decide untuk bersama-sama dengan calon Barisan Nasional. Jadi sebab mereka banyak orang menggemburkan seolah-olah anak muda kononnya. Mereka menyatakan, anak-anak apa dia kata, kalaulah setakat nak balik nak sokong puak-puak sebelah sana, saya tak akan balik, kata anak muda. Kerana ada hutang yang belum dibayar. Waktu pilihan raya yang lepas, mereka berjanji untuk memberi bayar
Wang, bilik poket, wang saku, wang tabak. Rupanya masih ada berhutang lagi. Oh, ada lagi? Masih ada, khususnya di kawasan cukai ni. Oh. Itu yang siar dalam apa ini media sosial, bagaimana gambarannya, dia pergi ke peti wang, kononnya nak ambil wang tapi bukan mengambil wang, dia kata bab tu nantilah kerajaan tak dapat lagi. Itu keadaannya. Itu beza antara calon kita dengan calon yang sedia ada. Yang sedia ada tu bagi saya sebab dia memegang tampuk kerajaan negeri. Dia sudah berhutang. Sedangkan calon kita ni cukup mesra, rakyat, jasa, nak puji melangit tak bolehlah. Tetapi, dan paling saya suka sangat sekali, dia tidak pernah menjanjikan janji serba mimpi. Tak ada, Datuk. Sila Datuk dulu lah. Saya minta Datuk panaskan sikit dulu lah. Ya. Silakan, Datuk. Boleh, Datuk? Ya, terus Datuk. Boleh. Seperti mana yang ditekankan oleh Datuk Seri Kamal Amin. Sebenarnya kalau kita melihat daripada track record yang dibuat oleh Menteri Besar, konon-kononnya bakal Perdana Menteri, konon-kononnya lah bakal Perdana Menteri dia 74, dia tinggal 69, jadi 68 tak lama lagi. Dia ni nak for sure bulan November ni insya-Allah lah Bersatu ni akan lingkup dan Perikatan Nasional akan terus guyup seguyup-guyupnya kerana mereka ni tidak punya agenda untuk mengangkat martabat dan darjat harakat ummah. Ini yang dia berlaku. Nak bandingkan, dia kata kita nak kata Tan Sri Muhammad Afendi dengan Samsuri ni. Saya nampak jauh berbeza. Contoh paling baik dah. General ketika dia banjir besar di Kemaman, dia turun dan membantu buat jabatan, buat klinik sementara, serba macam dia buat. Dan menggunakan segala bala tentera dia untuk membantu dan menyelamatkan rakyat di Kemaman. Sedangkan Menteri Besar ni waktu itu pergi ke mana? Auckland. Buat apa? Bercuti. Dan tidak mempedulikan rakyat. Bayangkanlah kalau banjir sekali lagi berlaku, dia Parlimen Kemaman, dia ambil cuti di Australia. Sebagai contoh, kerana dia dah pernah buat benda itu pun. Dan apa akan berlaku pada rakyat Kemaman? Menagih sepati dan merayu-rayu untuk mendapatkan bantuan daripada persekutuan. Dan terpaksa persekutuan memberikan sumbangan segera 50 juta untuk menyelamatkan seluruh rakyat Terengganu, termasuk Kemaman. Apakah orang-orang Kemaman nak melihat peristiwa yang buruk dan seburuknya berlaku sebelum ini untuk dia berlaku sekali lagi dalam keadaan sekarang musim ke-7? Fikirlah. Saya tidak nampak. Sebenarnya kita sekarang memilih wakil yang boleh membantu dan memberi ruang keselesaan hidup kepada kawasan itu. Dan tidak memungkinkan seperti mana yang kita lihat di Parlimen pada hari ini. Yang cakap pasal Sekretariat, cakap pasal askar. Jangan rakyat di Kemaman ada di Sekretariat tak cakap. Lebih tu pula yang di Kubang Krian pula cakap pasal nak berpoligami lah, kena bantu poligami lah. Apa punya tak faham lah. Saya punya fikiran di Parlimen ini. Saya tak pakai kata saya gini, bila C tu saya seriau je. Tak pasal-pasal. Dia punya agenda, tu dipanggil sebagai prasyarat di Parlimen ini sebenarnya memerlukan satu fikiran yang profesional di atas polisi, dasar kerangka yang dilakukan. Apakah poligami itu sebagai satu dasar? Apakah dengan menaikkan ke peribadi itu kami tak dapat dia panggil peruntukan kerajaan ini satu benda padah dia melanggar sikap madani. Saya nak bagi tahu yang bercakap ni orang-orang yang kata dia wakil konon-konon parti Islam. Madani ni ada 6 teras. Betul, itu yang ketiga dalam konteks yang pertama. Madani, saya dah beberapa kali saya beritahu. Ketika Rasulullah berhijrah daripada Mekah, dia kata, ya ayyuhan nas, seluruh manusia, hai manusia. Tapi bila dia pergi kepada Mekah, ke Madinah, pijak bumi Madinah, 3 perkara disebut. Apa dia? Maka lahirlah, ya ayyuhallazina amanu. Yang pertama, salam. Salam ini perpaduan. Salam ni macam ni duduknya. Yang dia punya berada dalam lingkungan untuk menyelamatkan agama, bangsa dan negara. Itu namanya salam. Untuk sejahterakan kita semua. Bukan memecah belahkan, bercakap tentang poligami, bercakap tentang masalah sepupu sepapat. Ini tidak boleh berlaku. Dan ini bukanlah naratif sebenar dasar yang perlu dituntut. Ini kita nak menyelesaikan derita rakyat. Tetapi yang dipikirkan,
ialah kenapa kami tak dapat kerajaan? Kerajaan ni kuasa Perdana Menteri lah bengap. Kau dengar sini. Berapa kali orang dah kata, saya jadi pembangkang 2,5 saya jadi pembangkang. Dalam pembangkang saya tak dapat 100 sen pun. Mengapa saya boleh contribute? Mengapa saya boleh buat servis? Kerana guna otak, jangan guna lutut. Itu masalahnya orang-orang Perikatan Nasional ni. Tetapi bila orang tu nak sokong Perdana Menteri, dah jadi persoalan. Kau tak dapat keren. Saya nak beritahu, masa zaman kami dulu, sesiapa yang langgar pengkhianatan, apakah berlaku? Dan mereka ini alasannya ada untuk memperkukuhkan kekuatan kuasa Melayu. Membangunkan negara yang ada kepincangan, yang kamu rosakkan. Dan sekarang ini, kamu tak dapat. Ini bukan macam ni. Kami dizalimi. Tak mana dalilnya. Cakap artikel mana dalam perlembagaan yang terpaksa bagi dekat bangkang ni. Tak bagi pun tak apa. Kalau saya, kalau Ibrahim ni lain. Kalau saya, apa tak bagi. Tapi apa yang saya nampak, sekarang ni, Anwar dah bagi peluang. Bincang lah. Masa bila, kami tu, besok pula cakap. Dulu tu dah dapat. Besok masa kau masa kau jadi kerajaan dulu, ada kau fikir hal kami? Kau tak fikir pun. Tiba-tiba aku cakap, dulu dapat. Dulu tu bila? Dengar sini bengap. Kau ikut sejarah dulu sebelum kau bercakap. Kau tu bukan magistrate. Aku tengok kau ni macam orang petunjuk banyak lah. Dia cakap ni kan. Tengok fakta. Ismail Sabri, apa yang Datuk Dam cakap jadi ni, betul. Dia panggil ketua perbankan, duduk bincang. Anwar kata, duduk ketua perbankan. Hamzah Zainuddin dia sombong tak tahu. Itu mesti apa? Duduk dan bincanglah dengan di malam Perdana Menteri kedua, Fadilah Yusof, duduk bincang dan cari penyelesaian seperti mana tak lebih tak kurang apa yang dibuat oleh BRA pada waktu itu. Sebab itu, jangan salahkan PM. Salahkanlah ketua perbankan korang tu. Yang bengap tak tahu arah, yang sombong tu pasal apa? Dan tengoklah, saya pernah kata dalam minggu sudah Datuk Seri Kamal Amir. Bulan November adalah bulan yang akan bukan saja menjahanam tetapi meruyukkan bersatu. Saya dah kata dah sebelum ni. Itu bacaan saya, bukan ramalan. Bacaan saya sebab dia berturutan. Kamu dulu curi orang UMNO, kamu dulu curi orang keadilan, sekarang ni kami bukan curi. Mereka mari. Mereka diraikan. Apa masalah dia? Dan sekarang ni ada 152. Dok. Saya nak menyantun ni tentang Saudara Mak Syah ni. Sedap juga dia bagi dia. Dia kata dalam keadaan sekarang ni, ini pandangan bawah. Kan? Dia kata sakau juga dia Terengganu ni katanya. Ya, Big betul. Boss Terengganu ni sakau juga katanya. Apa tak sakau? Itu benarnya fakta itu tidak boleh lari daripada apa yang telah mereka lakukan, Datuk Seri. Ya. Sebab tu kita kata, kita nak pilih dia menteri pembesar untuk jadi Perdana Menteri ni. Tenging apa kau ni? Kau bawa dia 69 pun. Nak jadi kerajaan macam mana? Ya. Kau nak tawar. Kau ingat sekarang ni, kau nak sakau ni, kau nak bagi dekat wakil parlimen. Kat mana kau nak sakau sekarang ni? Dah semua dah kena kepung. Dah semua dah kena pagar. Dah semua dah tak boleh dah. Nak merompak sini. Sebab tu saya nak beritahu jelas bahawa apa yang kita dak sekarang ni, apa yang rakyat perlu. Rakyat pun yang mana yang tak pernah reti kita nak beritahu. Ya. Kamu kena ada wakil rakyat yang berakal dan bijaksana. Ya. Jangan ada wakil rakyat yang tenging dan baral yang berlaku di parlimen hari ini. Jangan kamu biarkan keberangan mereka itu berjangkit pada kamu rakyat yang pilih mereka. Ingat, pilihan itu petanda aras untuk generasi masa akan datang. Ya. Anak cucu kita. Ya. Ini yang kita wajib kita harus sediakan. Sebagai contohnya, ni minta sikit lagi. Contohnya, ni musim banjir ni, Musim banjir ni, dah siap siaga dah. Datuk Zahid Hamidi dah kata orang dah sakit-sakit, dia pun telefon, you are ready. Dia dalam keadaan sakit, dia nak mari juga. Tapi doktor kata, you berehat. Inilah kelebihan yang ada kepada pemimpin kita dalam perpaduan. Dia nak mari. Tetapi dalam rumah, dia boleh arahkan. Siap siaga, Kelantan, Terengganu, Kedah. Ini semua kawasan perbankan. Kalau aku jadi Zahid, jangan minta maaf. Tapi orang yang mulia hati ni lah katanya kerajaan Madani. Walaupun dia sakit, derita rakyat diberikan keutamaan. Dan berlaku dalam rumah dia maklum, bukan orangnya pegawai itu pun dah confirm
yang dia bersedia untuk membuat persiapan bersiap siaga dalam musim ke-7 ini. Dan semua negeri terbabit sekarang itulah pun diarahkan untuk bersiap siaga. Ini barulah betul. Kamu pegang 33 bulan. Apa jadahnya kamu buat? Pasal dalam banjir. Kamu biar begitu je. Ya. Dan inilah antara malapetaka yang akan menimpa kalau orang kemaman tidak membuat pilihan yang tepat. Maka nombor 1 lah pilihannya. Terima kasih. Bob, kena bagi tahu pelai-pelai kita bahawa kita bersiaran malam ni kita ada lantern time. Jangan risau, Datuk. Ya. Sebab tu saya urut belakang Datuk dia supaya dia dapat. Rasa nak minum Datuk. Minum. Silakan. Sebab ini panjang. Sebab ini belum lagi Tiger belum raw. Ini semua. Kita mendengar. Baik. Ya. Gini, Yelah, saya Bagi tahu bagi kepada pelai boleh, kita. saya nak tanya satu soalan kepada Datuk Tiger. Tapi saya nak bacakan komen juga. Banyak yang minta Datuk bersabar. Panas. Ada yang kata Bro Zamil dah panas tu. Simpan dulu. Saya nak tanya Datuk Tiger. Ya. Apa yang Datuk Abdullah Sana sebut tadi. Yelah, dalam siri Borak Dahsyat yang lepas, Datuk ada sebut. Bulan ini adalah bulan bencana kepada Bersatu. Ya. Dan akhirnya pada persidangan agung tahunan Bersatu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin menyatakan tidak pertahankan jawatan Presiden UMNO. Presiden Bersatu. Ya. Kemudian perwakilan mereka mendesak Tan Sri Muhyiddin untuk batalkan, tarik balik supaya bertenang dan kembali memimpin parti. Suara perwakilan itu tidak dilayan dan tidak didengar langsung oleh Presiden Parti Bersatu itu. Tiba-tiba pada ucapan pengulungan dia maklumkan isteri dia pujuk. Isteri dia pujuk dan akhirnya dia mengubah keputusan. Saya buat abang betul sikit. Isteri dia tak pujuk. Ya. Isteri dia bagi arahan. Bagi arahan. Dan dalam kenyataan saya tengok isteri tak pujuk. Tarik balik Bagi kenyataan. arahan, Tarik Saya balik. tarik balik isteri dia bagi arahan. Kalau saya kena saman, Datuk. Isteri dia bagi tahu kat dia. Okey. Maknanya Datuk, sebenarnya Bersatu ni dah sampai ke satu tahap akan berpecah. Dan kerajaan Madani ini dalam keadaan yang sokongan yang dah cukup kuat di parlimen, dah 2/3 pun. Tak perlu pun ada aktiviti beli ahli parlimen kan. Tapi mereka datang. Dan saya serahkan kepada Datuk. Mungkin Datuk ada komen. Apa yang sepatutnya orang Kemaman buat untuk melihat keadaan ini dalam kerajaan, dalam situasi kerajaan bertambah kuat dan pembangkang semakin lemah. Silakan Datuk. Sebenarnya saya malah nak komen parti orang lain. Ya. Saya nak sebut parti saya dulu. Baik. Daripada pemerhatian saya dapat melihat kalau selama ni orang kata reset, selama ni orang kata revamp di UMNO. Ya. Ini yang dibuat oleh UMNO. Baik. Pernah tak kita fikir bahawa UMNO mengambil calon daripada luar jadi calon? Pernah tak kita fikir? Saya orang kata saksi hidup. Masa Cameron Highland tu, UMNO memilih seorang bekas pegawai polis untuk menjadi calon. Dipanggil apa tu? BN Direct. Masa tu semua orang macam terpinga-pinga. Tetapi kebijaksanaan institusi presiden, maksud dia kepimpinan masa tu, memilih seorang bekas pegawai polis Kemarin. menjadi calon. Saya adalah antara orang yang membantu sedikit lah. Ya. Sedikit pun apa tu. Bila saya kata boleh saya interview, dia jawab masa tu macam polis. Macam polis. Saya kata, dia nak jadi ahli politik kan nak jadi polis. Dia kata, saya memang polis. Bekas polis dia ada. Tak, ahli politik ni kena jawab lembut dan Berhemah. beralun. Ya, ya. Beralun. Dia ada seni dia. Tapi jangan janji palsu macam orang parti lain buat. Janji palsu tak boleh. Jadi kali ini kita lihat bagaimana kepimpinan UMNO di bawah teraju Datuk Seri Zaid. Dr. Ahmad Zahid Hamidi memilih bekas Parlimen Angkatan Tentera. Takkanlah orang Cameron Highland dah buat satu keputusan yang bijaksana. Takkan orang Kemaman tak nak buat lagi satu keputusan yang bijaksana. Maknanya Datuk template dah ada. Template Contoh dah ada. Tapi yang saya terharu. Saya tengok Panglima berapa star? 4 star kan? Dia turun salam orang, Berpeluk. macam-macam dia buat. Bukan dia nak jadi wakil rakyat. Bukan dia nak, sebab dia dah terbawa-bawa sejak daripada kecil lagi. Ya. Kalau you tengok cara upbringing bapak dia, seorang dresser, bawa dia,
kawan-kawan saya yang bersekolah dengan dia tengok seorang yang mudah Didekati. didekati. Dia lepak mana-mana. Saya tanya nanti ke kawan saya yang pernah bersekolah dengan dia. Orang yang bukan sombong. Tapi yang saya heran, masa jadi calon ni, orang kata, wah memanglah nak jadi calon di situ. Tak. Saya tengok dia turun, dia perlu ambil gambar semua. Macam di Pelangai. Sama juga Pelangai. Maknanya, calon-calon BN ni sekarang sedar bahawa kalau kamu tak buat begitu, orang akan tolak. Tapi dalam isu ni, kita sekarang ini berhadapan dengan calon yang Dato' Abdullah sebut. Seorang menteri besar yang akan sibuk di negeri ini. Kalau dia duduk parlimen tu, kena 30 hari, 40 hari, memang tak habis di kawasan ni. Yeah. Itu sebabnya. Tapi, apa yang dia gunakan ialah, Menteri Besar Selangor pun jadi ahli parlimen. Selangor dengan parlimen sikit dekat. Dia boleh bayar hari ini. Yeah. Pengalaman sikit jauh, 7 jam, 4 jam. Betul. So maksud dia, saya tak mana banyak cakap. Saya kata pilihlah Tan Sri Raja Effendi. Ya. Dia akan jadi calon yang terbaik. Seperti juga Datuk Ramli Muhammad Noor yang Ya. kini Deputy Speaker. Ya. Cara dia bawa. Ya. Ini Panglima Angkatan Tentera yang akan memberi khidmat yang terbaik pada orang Kemaman. Ya. Bukan kita ambil daripada jauh. Okey, balik pada soalan yang parti lain tu. Ya. Saya kata bungkus. Elok betul. Sebab apa? Orang yang pengkhianat, campur-campur, elok betul. Ya. Kan? Tapi macam zaman ni memang mulut dia macam tu. Dia kata arahan. Kalau itu arahan, itu satu bencana akan muncul dalam parti itu kalau ada orang yang beri arahan. Ya. Kan? Pada saya kalau nak berhentilah. Ya. Pergi cari kawan lain. Ya. Bagi pengkhianat ke jadi presiden ke kan? Kan? Dua yang potensi itu pengkhianat. Ya. Tapi sepada saya, pengundi Kemaman, berilah kepercayaan pada Raja Effendi, seorang Panglima Angkatan Tentera bekas yang telah berjasa pada negara. Dan nak bagi sikit ni. Sebab apa dalam Islam pun, kita pun nak tahu pengakhiran yang terbaik. Inilah yang nak sebut pengakhiran terbaik ni, mana dia jadi YB yang terbaik untuk membantu orang Kemaman. Baik. Ni Bob, bila disentuh tentang soal parti ya. Parti saya bercakap satu Perikatan Nasional, satu perpaduan kerajaan perpaduan. Ya, kerajaan perpaduan mempunyai 17 parti dalam gabungan. Saya tak tertarik hati apabila Dato' Dosani menyatakan bahawa semalamnya dalam seminggu lepas pun beliau dah menyatakan bahawa uyup dan sebagainya. Saya pun tak menjangkakan. Tapi apabila berlaku persidangan tahunan Parti Bersatu, dia mengumumkan sendiri, saya kata, alamak, betul juga. Tetapi saya melihat, ini yang saya katakan, inilah karma politics. Dulu saya dah bercakap bahawa UMNO mengalami nasib yang malang apabila berlaku pengkhianatan dalam UMNO. Ahli Parlimen UMNO yang dipilih oleh UMNO melompat dengan Persatu. Dan Perikatan Nasional ni Parti Keadilan juga mengalami nasib yang malang apabila Azmin membawa sekumpulan. Dan akhirnya bercantum antara UMNO dan juga perpaduan sampai hari ini sudah pun memperlihatkan bunga-bunga. Karma sudah pun hampir. Apabila kembali bercantum tanpa paksaan kerana suasana, tiba-tiba mereka sekarang ni sudah pun wakil-wakil rakyat mereka sudah mula mau masuk sini. Tanpa ada langkah Sheraton, tanpa ada langkah strategis, tanpa langkah. Jadi artinya bagi saya inilah karma politik. Bob, jangan potong Bob. Saya nak lambung lagi pada Datuk Rasani ni. Baik. Saya mengatakan inilah karma politik apabila adanya pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan sekarang ini ahli-ahli wakil rakyat yang mereka datang sama kita, mereka tidak khianat, tapi mereka datang dengan hati suci untuk melihat bahawa kepentingan rakyat. Walaupun hari ini pimpinan di peringkat bahagian di gunung Bukit Gantang. Saya nampak tadi ada 11 orang ahli-ahli mereka minta supaya letak jawatan lah, bukan keputusan rakyat ni apa semua. Bukan. Saya merasakan now mereka sudah mula merasai the heat of the karma dari segi politik. Macam mana Dok fikir? Setuju sangat-sangat. Kalau dikategorikan sebagai apa yang telah berlaku, ini adalah atas Allah nak tunjukkan yang kamu lakukan sebelum ini dan inilah balasan yang kamu dapat. Pedih je kita rasa dulu Dok ya. Saya dah cakap dengan Datuk Kamal Amin dah lama dah. Kami dah cakap lama dah.
Dan saya sedih berlakunya pengkhianatan. Walaupun saya bukan ahli UMNO sekarang ni, tapi sebelum tu saya ahli UMNO. Tapi Datuk waktu itu ahli parlimen. Ahli parlimen. Ya, Tapi saya melihat perbuatan ini amat menjijikkan. Namun, di situ, pada waktu itu, apa yang berlaku, Bob? Rasuah berlaku, sobukan berlaku, jawatan ditawarkan. Segala macam dibuat. Scheme of things. Scheme of things yang dibuat dan diamal terang-terang jelas. Bila dia tahu dia dah mula mengurang sokongan, dia penjarakan seluruh rakyat Malaysia. Anggota kabinet 75 orang. 75 orang terbanyak dalam sejarah. Habis sampai tiba menteri 2 orang, 3 orang. Masya Allah. Betul-betul dahsyat yang tak pernah berlaku dalam petakanya negara ini. Berlaku oleh siapa? Mayadin. Dan sekarang ni dia kata Anwar gagal. Anwar tidak dapat mengawal harga kos hidup. Aku nak katakan sekarang kau Mayadin. Masa kau jadi PM tu, berapa ayam sekilo? Sekarang berapa ayam sekilo? Engkau ni tak dapat beza ke kejayaan tak kejayaan. Dulu masa anak sekolah dulu kau bagi duit. Sekarang ni tidak bonus kau bagi berapa? 600. Sekarang ni Datuk Seri Anwar bagi 2,000 tu pejabat awam. Akal pakailah. Lepas tu pula pesara 1,000 ni Datuk Seri. 1,000. Jadi bila berlaku begitu je dalam kau bagi berapa? 300 je. Apa punya bengap lah kau ni Muhyiddin. Itu pun kau kata gagal. Gagal apa? Pelabur bagi berapa sekarang ni pelabur bagi? Bukan macam zaman kau lah pelabur langsung lari lagi ada. 230 bilion masuk sekarang. Masa dia tu dulu tu bukan orang nak masuk, orang lari sebab takut tengok muka dia. Dan inilah yang berlaku dalam perbezaan waktu sekarang dalam perpaduan dan waktu kamu Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Karma yang dikatakan oleh Datuk Seri Kamal Amir itu memang kenyataan. Ini balasan yang kamu lakukan atas pengkhianatan dan derita rakyat. Dan inilah yang parah dan padahnya bulan ini kamu lihat apa akan berlaku pada parti kamu. Ada 4 hari 5 hari lagi. Bob, kenapa saya kata karma begitu, Bob? Kerana waktu berlaku langkah Sheraton, Datuk Abdullah Sani. Bukan syaitan. Bukan, Datuk waktu itu dia sebagai ahli parlimen. Ya. Mewakili Parti Keadilan. Dan beliau tidak kalau nak rasakan dia nak marah kerana waktu itu beliau jadi menteri, boleh marah, tapi beliau tak ada apa-apa jawatan, pun hanya sekadar backbencher, ahli parlimen dan begitu bersemangat untuk melaksanakan tugas tanggungjawab mengutarakan masalah rakyat. Kalau sepatutnya boleh marah kalau dia jadi menteri. Kan? Ini beliau jelas mengatakan bahawa ini berlaku pengkhianatan. Dan saya tentulah sebagai warga UMNO, saya rasa amat kecewa bila melihat adanya parasit dalam politik di rumah UMNO. Tapi alhamdulillah berkat kebijaksanaan Presiden, satu persatu diusaikan permasalahan yang ada dalam UMNO itu sendiri. Dan hari ini saya rasa kalau nak ada pun 312 je lah parasit. Tapi itu pun akan dikira sebab mereka dah jadi kepang. Kalau dekat kapal tu kalau cabut nanti boleh bocor pula nanti. Jadi ada pula Datuk Seri baru ni saya baca pula satu tulisan daripada celaka punya orang ni di luar negara. Dia boleh kata 6 bulan daripada sekarang Zahid Habidi akal tak jawatan diganti oleh Isyamuddin. Apa punya tengeng aku pun tak faham lah ni. Buat analisis politik, buatlah bercodek sikit. Janganlah bawa semua orang jadi bodoh macam kau. Jadi apa yang saya nampak hari ni Datuk Seri, betul you cakap Karma. Matu saya dulu, saya percaya satu, saya yakin. Kebenaran akan ditegakkan. Allah bersama orang yang sabar. Saya sabar. Dan saya tahu bahawa ini yang akan berlaku. Dan apa yang saya lihat memang jadi kenyataan. Ini adalah doa bagi mereka yang dizalimi. Sebab itu, tak usah begah mana pun. Kalau kamu di pemerintah, masa ketika kamu menjadi kerajaan, barang naik, kata, ini rakyat kena ni, semua dunia ni barang naik. Kita jangan salahkan kerajaan. Sekarang, kenapa harga barang naik? Kenapa ni? Kau cakap dengan aku barang apa yang naik? Kau cakap dengan polis barang apa yang naik? Kos sara hidup, CPI, berapa sekarang persentage dia? Kalau kau tengok jobless sekarang berapa persentage dia? Turun tak turun daripada pengangguran yang berlaku sebelum ni dan yang berlaku sekarang. Ini semua pendekatan yang luar biasa yang dilakukan dalam keadaan kamu meninggalkan hutang yang parah 1.5 trilion. Lepas tu kamu nak menagih bahawa mengatakan gagal. Apa punya biol lah korang ni. Itulah. Saya tambah sikit yang tadi tajuk.
Tapi tak maaf, kali ini nampaknya moderator tak banyak masa Ya, sebab kita saya Tak apa, nampak. saya bagi ruang yang seluas-luasnya. Ya, ya. Silakan. Saya nampak dalam 2-3 hari yang lalu ada 2 perhimpunan. Ya. 2 perhimpunan iaitu satu Bersatu dan satu Keadilan. PKR, Kongres. Jadi saya nampak ada 2 perbezaan, betul? Ya. Satu macam ada drama. Satu duk cerita pasal rakyat, pasal Datuk Seri Kerajaan Madani ini Kerajaan Perpaduan ni nak bagi bantuan kepada kampung-kampung. Direct pada kampung-kampung. Ada cakap tentang tu. Tetapi satu lagi, Parti Bersatu. Parti Bersatu ni, terutama sekali penduduk ataupun pengundi di Kemaman, ada kaitan dengan calon kamu. Sebab semalam Presiden ataupun pengerusi Perikatan Nasional menyatakan, saya rasa dia gila ke, dia gila babi pun saya tak pasti. Lebih kurang gitulah. Ha? Lebih kurang. Dia sabar. otak dia tu, saya nampak otak dia tu dia punya pemikiran macam mana. Kalaulah kata kita nak cakap kata dia adalah bakal Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional, dia nak cakap nak menyedapkan hati penyokong beliau. Tetapi beliau adalah pengerusi Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu. Apa kata Perikatan Nasional Parti Bersatu apabila dia bercakap begitu? Sebab kota ataupun pengurusi Perikatan Nasional datangnya dari Parti Bersatu. Tetapi dia menyatakan di situ dalam keadaan seorang-seorang hilang daripada dia. Ini betul karma. Sebab 2-3 tahun yang lalu, Presiden kami, Datuk Seri Ahmad Zahid, didesak letak jawatan setelah kalian curi kita punya ahli parlimen. Curi hari-hari. Curi. Macam tadi, Datuk lah kata, jawatan sampai 75. Ya. Sampai tak tahu nak bagi jawatan apa, bagi ni. Dekat orang Terengganu juga, tak silap saya nama apa, Haji Hadi. Duta bertaraf. Menteri. Oh, dahsyat. itu bukankah itu politik wang? Ya. Ini jelas menunjukkan rasuah politik. Tapi ketika itu mulut kami berkunci, kami pun lebih kurang duduk macam Gaza. Terkurung. Macam PKP kita, terkurung. Tak boleh pergi mana. Keluar sikit anak muda kena tangkap, kena gari lah apa semua. Anak muda di kawasan saya sekarang ni, saya tengok. Kena gari kerana duduk depan rumah. Punya nak kepung. Nak pergi parlimen tak boleh. Kepung parlimen. Jadi hari ini, kalian kena terimalah karma apabila seorang demi seorang, ni bukan kami panggil, tak ada langkah apa, kami tak ada buat langkah. Ni dia panggil langkah malaikat. Tak, Bob. Saya apa yang dilontarkan tadi, saya merasakan bahawa Datuk Zamir membicarakan soal war-war yang dilakukan oleh Presiden Perikatan Nasional. Dia sendiri pun nak berhenti dari Perikatan Nasional. Kemudian dia menamakan kononnya kalau menang calonnya daripada Parti PAS ini, Dr. Samsuri inilah calon Perdana Menteri. Saya rasa mana letak muka ni? Satu. Yang kedua, tang mana datang logikanya? Ahli kamu daripada Perikatan Nasional, satu demi satu sudah pun berguguran bagaikan rambai jatuh di musim hujan. Berdebat. Okey. Tiba-tiba calon Perdana Menteri, apa yang dilontarkan oleh Dr. Anwar Ibrahim tadi di Parlimen. Dia kata lambatlah kalau itu keadaannya. Tang mana logikanya? Takkan jatuh dalam begitu. Dan begitu saya merasakan kadang-kadang mereka mahu mengajak rakyat untuk kembali ke dalam politik yang... Mereka bukan mengajak ni, mereka dah menipu. Dia sedang menipu. Ya, betul. Ataupun mengajak supaya... bukan rakyat ni jadi naif sangat. Lemah pemikiran untuk berfikir bahawa di mana datang logikanya, Datuk Tiger. Ketua pembangkang pun dia boleh bersatu. Patutnya itu menjadi masa depan Calon Perdana Menteri of the Prime Minister. Tiba-tiba orang yang dipertandingkan ni konon ni, adakah ini war-war, kononnya cara untuk kempen? Saya rasa malulah pada diri sendiri. Bagi saya, tetapi saya bukanlah orang kata saya ni mendewakan atau mengagungkan presiden saya. Okey, tapi saya melihat Dr. Zahid, masa waktu kami mengalami masalah, musibah, saya anggap musibah UMNO bila adanya pimpinan UMNO yang termakan scheme of thing, apabila keadilan juga termakan dengan kesabaran. Beliau pernah menyatakan kepada saya, Mal, insya-Allah kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Ternyata hari ini. Tapi bagi saya apa yang dilontarkan hari ini, apakah Perikatan Nasional mahu menggamit sokongan rakyat hanya dengan bermodalkan inilah calon Perdana Menteri.
Aduh, saya dengar kenyataan begitu. Di saat dia melontarkan kenyataan, calon daripada PAS, iaitu Samsuri ini, akan menjadi calon Perdana Menteri. Di saat itu juga, saudara Syekh daripada UMNO, daripada Bersatu, daripada Bukit Gantang, menyatakan sokongan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nampak tak keadaan begitu? Ya. Seolah-olah mengatakan Datuk Tiger calon Perdana Menteri, Datuk Abdullah Sani berhenti. Bayangkanlah di mana nak terjadinya keadaan begitu. Saya merasakan inilah kadang-kadang mereka mau menjumutkan fikiran rakyat dalam soal berpolitik. Dan inilah saya katakan janji seribu mimpi. Berbeza dengan calon yang bakal insya-Allah kalau warga Kemaman memberi undi kepada calon kita yang mulia Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi, kalau beliau dihantar ke parlimen, saya kata dia tidak pun menjanjikan janji sebuah mimpi. Dia cuma mengatakan, I will work. Saya akan bekerja untuk rakyat. Saya rasa general ni cakap Inggeris dia fasih kot no. Saya harap lah. Saya tak mau menghina orang lah. Dah lah, bukan saya harap lah. Ya. Saya takut nanti ada menteri fasih. Macam saya cakap bahasa Inggeris juga lah. Sebab ada general yang dalam parlimen cakap kita tak mau lah, malu lah. I hope you understand lah. You jangan lonjakkan benda tu pada Datuk Abdullah Sani, nanti dia marah. Jangan. Datuk Abdullah Sani kalau marah ada speaking. Tapi kita tinggalkan. Kita tenang, saya pegang apa. Tak, saya tambah sikit. Sebab bila saya masa 2 hari yang lalu saya bersama calon, saya tengok dia punya idea dia agak luar biasa. Terutama sekali untuk Kemaman. Tentang isu laut dalam, kapal dan sebagainya. Okey, teruskan Pak. Saya nak tanya Datuk Tiger. Sebab tadi bertiga ni dah putus-putuskan pendapat. Soalan yang saya nak tanya pun dia dah jawab dulu dah. Belum sempat saya tanya, dia dah jawab dulu. Saya nak tanya Datuk Tiger. Berkecimpung dalam dunia media ni dah, saya ingat, Puluhan tahun. 40 tahun itu ya. Saya hanya mendengar dari jauh nama Datuk Tiger. Baru sekarang ini dapat bertentang mata dengan Datuk Tiger. Kan? Sebab saya juga pernah bersama dengan media sebelum inilah. Hanya mendengar dari jauh lah. Cuma saya nak dapatkan verification malam ini, Datuk. Cerita yang disampaikan, perpaduan yang dibawa oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, soal perpaduan, soal idealisme madani itu bukanlah perkara baru yang dirancang ketika ini. Perkara itu telah dibuat lama dulu ketika dalam pemuda UMNO. Betul. Soal Malaysia Madani. Mana puluhan tahun. Kalau Datuk boleh kongsikan kepada penonton, hampir ada 1,200 penonton malam ini, Datuk. Sedang tengok kita? Ya. Silakan. Bagi saya, nak jadi pemimpin ni mesti jadi apa? Orang kata kalau campak di mana saja, di air akan jadi pulau. Ya. Maksud dia dalam kata lain, kalau seseorang itu mempunyai idea yang besar, kalau tidak diberi kuasa untuk melaksanakan, dia tidak akan lakukan. Tetapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, kita lihat bagaimana dia mengutarakan Malaysia Madani yang telah disebut masa jadi Ketua Pemuda lagi. So bila jadi Perdana Menteri, dia boleh melaksanakan dengan baik. Tetapi janganlah terus jadi. Betul. Mahathir pun, Dr. Mahathir pun 22 tahun. Kena ingat tu. Betul. Saudara Anwar, kita selalu wartawan selalu sebut saudara Anwar, baru 1 tahun. Bukanlah kita nak ampu dia. Kan? Tapi nak menyatakan kebenaran bahawa bagilah peluang. Dan satu gandingan yang baik. Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Ahmad Zahid dengan Datuk Seri Fadilah. Nampak tak bahawa kalau ia boleh bergerak serentak, ia boleh melaksanakan apa yang idam-idamkan. Sebab pada saya, yang paling penting sekarang ni rakyat. Rakyat yang menderita, rakyat yang terseksa, rakyat yang telah terkesan akibat PKP dulu, tak boleh keluar, duduk depan rumah kena tangkap. Seperti Datuk Zamir kata, saya dulu nak keluar, tak boleh. Nasib baik saya ada cara lah. Tapi jangan beritahu kat orang lain. Maksudnya apa? Kita terkongkong. Cuba bayangkan orang yang ada 5 restoran. Sebab PKP tutup.
Orang ada 2 kilang sebab PKP tutup. Jadi kita nak salahkan siapa? PKP ke ataupun orang yang suruh tutup? So, dalam arti kata lain, kita bagi peluang pada Datuk Seri Zahid Hamidi menyokong PMX sekarang untuk melaksanakan Malaysia Madani supaya ia berjaya. Kan? Cuma cuma saya nak cadangkanlah. Masa nak buat kabinet ni, carilah sikit orang yang ada kepandaian terutama dalam bidang ekonomi. Bagi saya, Datuk Johari Ghani adalah calon yang terbaik. Minta maaf lah kalau saya sebut nama tu. Kempen lah. Ha? Ni kempen ni. Bukan kempen. Saya sebagai wartawan, saya tahu yang terbaik mesti terbaik. Macam Raja Effendi, dia memang terbaik. So, tak payah nak kata, dia ni orang penjen. Tak ada. Saya pun dah penjen tapi masih saya bergerak lagi. Sekarang, Pension dah? belum. Saya akan penjen bila saya mati. Termasuk Raja Effendi, dia akan penjen bila dia mati. Betul. Tapi selagi dia bernyawa, dia akan beri semangat. Takkanlah masa banjir besar, dia boleh turun, dia boleh tolong. Padahal macam Datuk Abdul Sani kata seorang tu pergi, Auckland. Australia. Maksud dia apa? Maksud dia, Tosah. Jiwa tu tak murni lah. Pertikaikan jiwa dia lah. Raja Effendi adalah paling sesuai menjadi wakil rakyat Kemaman. Ya, Baik. sebab saya bila Datuk Tiger menyentuh tu, memang benar. Apabila berlaku banjir besar di Terengganu ICF, rakyat Terengganu tercari-cari di mana pemimpin kami. Di mana menteri besar kami. Sedangkan menteri besar waktu itu sedang bercuti di luar negeri. So ini, saya tidak nampak bahawa rakyat Kemaman boleh melupakan sejarah itu. Saya tidak nampak bahawa keadaan-keadaan sejarah silam yang melukakan hati rakyat. Sebab itu saya merasakan mungkin anak muda yang mungkin nak balik, kata malah nak balik lah. Malah nak mengundi dan sebagainya. Orang tua tak terus lagi lah. Sebab mereka sudah merasai kepedihan. Jiwa yang terluka. Kesan daripada waktu rakyat mengharapkan bantuan, maka dia tidak ada. Berbalik pada apa yang dilontarkan oleh Dr. Tiger tadi. Bahawa bagaimana kesan daripada PKP. Bukan hanya 4-5 restoran. Bukan satu orang punya 5 restoran. Tapi laporan dalam minggu lepas, Datuk Tiger, Datuk Nolah, saya melihat 1,748 usahawan Bumi Putera bungkus dah menjadi muflis. Kalau setakat bungkus lain, Datuk. Muflis. Tak kapal-kapal. How to make back. Kalau Berhutang. dan yang mengerikan saya, yang menakutkan saya, kesan daripada laporan terbaru, Auditor General punya report, 740 juta wang hilang. Ini dikatakan tulisan. Saya sebenarnya nak suruh Datuk Abdul Sani ulas. Sebab 740 juta itu berlaku waktu beliau menjadi wakil rakyat. Dia waktu itu ahli parlimen, Itu Datuk. tak campur dengan vaksin lagi tu. Belum. Tak. Sila, Datuk. Itu tak campur lah vaksin Silakan. lagi. Memang nak tanya. Tapi alang-alang Datuk nak sebut, silakan. 740 juta wang. Ini bukan saya kata. Ini Audit General. laporan tu pasal padi, masalah baja, masalah itu yang vaksin tu belum lagi. Belum. Itu berbilion-bilion. Yang kita nak tanya tu pun tak dijawab sampai sudah. 5 bilion ditambah tu daripada vaksin penambah tu mana pergi dia punya hasil dia tu. Ya. Itu pun dia nak dipertikaikan juga. Jadi malapetaka tu bukan segi rakyat saja. Ya. Dengan duit-duit pun jadi malapetaka. Dengan dia ambil semaksimum sebab bila dah darurat, persidangan tak berlaku, dia boleh sewenang-wenangnya ambil tetapi dia kena laporkan selepas buka balik dewan. Sepatutnya. Sepatutnya. Sampai sudah tak dibukanya. Sebab tu saya cadangkan pada Menteri Kewangan, insya-Allah lah ketapa ni terutama sekali Menteri Kesihatan, bukalah kertas putih. Buat ni lantiklah Suruhanjaya Diraja Kesihatan untuk kita nak cari duit rakyat yang telah pun siapa yang ambil ni atau betul ke berapa bilion 5 bilion tambahan yang diambil tu dibenarkan oleh undang-undang dan tabungan daripada mana dia ambil dan diletakkan di mana. Ini semua pula ada siasatan untuk menjernihkan keadaan. Dan sebut pasal Madani jadi dan ni Datuk Tiger. Betul saya adalah pemuda. Saya adalah pemuda waktu tu. Dan kita bawa mandat tu. Kita bawa ada dia panggil masyarakat Madani. Mengapa Datuk Seri Anwar ketika itu? Saya dapat ulasannya ketika dia berucap. Sebab saya ketika zaman pemuda tu saya tak ada perwakilan pun, saya ada pemati. Saya terpegun dengan hujah-hujah dia dalam segi melahirkan masyarakat Madani yang dilihat sebagai untuk menyelesaikan derita rakyat pada waktu itu. 25 tahun pada waktu itu. Bukan benar. 30 tahun lebih. 35 tahun begitu, Datuk Seri. Ya, 80. Sebab zaman ada pemuda. 80. Dia dah menampakkan sebab tu dibuat ni
apa nama novel ASEAN Renaissance tu untuk menjernihkan dan mengatasi masalah apa yang dipanggil sebagai madani. Dan kita bertekun dalam keadaan dan kita bersemangat. Inilah tapi bila kena kat Mahathir ni, kau tahulah Mahathir. Bila dia tengok itu lebih luas dia punya skop dasar dia tu yang boleh mengongkong kekuatan kuasa dia untuk dikongsikan dengan kebaktian dan juga kesesamaan kepada rakyat, dia mulalah sekat. Dan lepas itu berlakulah macam-macam. Sebab apa berlaku begitu? Sebab dia tak sincere. Mahathir ni tak sincere. Sebab aku tahu, saya tahu ketika itu sebab saya dah pemuda. Dan saya menyampah dia pada zaman tu lah. Dan saya keluar UMNO tu pasal dia lah. Jadi saya tak tahulah kata apa si Mahathir ni. Sampai sekarang pun, saya tengok dia dengan KJ ni baru tu pun alamak. Macam-macam penipu mengelat itu. Dia orang panggil utara, panggil ngelat tu. Dia ngelat. Bila dia mengelat itu, dia kata ni macam tu. Ya, sebenarnya dia mengelat, dia nak orang lantik dia. Jadi calon konon-kononnya lah. Untuk dia nak pergi sebagai Perdana Menteri yang ketiga. Jangan mimpilah. Mahathir, jangan mimpilah. Tak Bob, saya masih lagi belum usai sebenarnya persoalan. Sebab sewaktu PKP, wang negara dibelanja begitu besar. Ya. Dan itu tidak menggunakan, sepatutnya wang negara hanya boleh dibelanjakan selepas diluluskan oleh Parlimen macam sekarang. Betul. Bajet. Betul. Dan waktu PKP, waktu darurat, kerana beliau mengisyaratkan darurat. Ya, waktu darurat itu, begitu banyaknya wang negara digunakan. Berbilion. Saya nak tanya Datuk Nur Sani, you tak payah moderator pun tak apa sebenarnya, Bob. Saya nak tanya Nur Sani, bukankah setiap wang yang dibelanjakan, betul zaman darurat, okey, zaman darurat kamu pakai, tak ada perlu membawa ke Parlimen. Tetapi, selepas darurat ditamatkan, menjadi tanggungjawab kamu membentangkan ke Parlimen tentang wang yang dibelanjakan. Tak gitu, Dok? Wajib. Dia bukan sunat, bukan harus. Wajib. Kalau tak buat, berdosa. Itu dipanggil sebagai mengangkat perlembagaan yang diamanahkan. Kita ni kena faham betul-betul ni orang termasuklah rakyat marhin ni, rakyat ke bawah banyak ni, kena ingat satu. Bila kita tak sumpah, kita bersumpah dengan nama Allah tu yang kita akan pegang pada perlembagaan untuk menjaga kesucian ataupun apa saja kata-kata dalam perlembagaan itu. Itu kita berjanji tu dengan nama Allah. Bersumpah. Betul. Dan ketika itu berlaku, dia sepatutnya dia kena umumkan perbelanjaan secara dipanggil in additional of the budget. During dia panggil darurat. Dia darurat itu perlu di approve kan. Sampai sekarang tak approve. Sebab itu saya cadangkan tadi Datuk Seri. Kena tubuh juga Suruhanjaya Kesihatan Diraja. Tapi Datuk Menteri datang daripada keadilan tu. Itu masalahnya tu. Menteri Kesihatan dekat keadilan tu. Dia tak kira siapa pun. Tapi yang penting sekarang ni menegakkan keadilan itu tidak berpandu kepada siapa dia. Tetapi berpandu kepada tanggungjawab dia. Jadi ini tidak boleh dikompromikan. Sebab itu saya sarankan dibuat segera. Rakyat nak tengok macam Jana Wibawa. Jana berbuat Siapa tadi tegur lagi. Siapa tadi yang awak Perdana Menteri sebut juga. Sebut jadi. Kalau tak betul berapa kali, kalau tak betul kamu saman. Dia tak betul. Ini betul ni bukan cubaan. Ini betul-betul berlaku. Dan apa yang dijawab oleh pihak bankan semua sepi. Sebab dia tahu. Dan yang sana tahu berderet-deret lepas yang tersusun akan dihadap di mahkamah. Kerana menyakau duit rakyat. Ni ketika darurat kan Jana ni? Darurat. Darurat. Masa darurat di belakang kami dan minta waktu itu. Masa itu tengah-tengah dia balik Dewan. Masa itu dia berem jadi Perdana Menteri. Dan dibuka untuk dibongkarkan. Tidak. Disubmitkan dalam Dewan. Tapi masih Datuk sebagai ahli Parlimen tak? Ya, saya ahli Parlimen. Main 3 penggal saya ahli Parlimen. Jangan dia kelecek dengan saya lah. Saya tahulah apa yang berlaku kat dalam Parlimen. Saya cakap terang tu Seri, dalam Parlimen ni sampai ke hari ni dah setahun dah kita tengok. Pembangkang ni dia bukan saja, dia sebenarnya pembangkang ini kena ada inisiatif untuk menambah baik daripada pentadbiran yang ada. Sebab itu saudara, saya cakap sejujurnya lah. Macam kata gaji minimum. Bila saya bawa pergi dalam Dewan apa semua dengan tanpa berhenti-henti. Datuk Seri Najib pergi ke pejabat bincang. Ni lah. Dia bukan panggil lah. Dia panggil YB Kuala Langat. Ni. Masa tu ya? Masa tu. 2012. Walaupun saudara pembangkang masa tu tak? Pembangkang. Saya pembangkang. Tapi
Itulah saya kadang-kadang pembangkang ni pun yang ada banyak tenging-tenging bangang tak reti nak menggunakan kerusi untuk menambah baikan. Sebab itu kena faham. Kena faham ni di Kemaman ni. Wakil rakyat ni dah kena orang yang melontarkan derita rakyat di Kemaman. Apa kamu mahu? Apa yang perlu diselesaikan? Dan sekarang saya pergi tadi dekat jalan. Nak pergi kampung mana saya tak tahu dekat Fekra tu. Fekra Sri Bandi. Ha? Fekra Sri Bandi. Sri Bandi. Ya. Sri Bandi saya pergi. Ya Allah jalan dia. Saya tengok pun saya ingat Sarawak dia perlu ditambah baik. Di Terengganu dia pun di Kemaman dia Ya, pun tak. dah dia Jalan kata tu- wajib lah. Jalan tu jalan negeri. Jalan negeri. Ya. Jalan negeri pula tu pergi Yang besar nak bertanding sini. Kamu suruh dia pergi jalan ambil jalan. Sri Bandi ni tengok apa yang berlaku kat sana. Dan Datuk, saya nak tambah ni, nak jadi batu api sikit. Jalan tu lebih teruk daripada Sabah dan Sarawak. Lebih teruk. Ya. Saya cakap kata saya tadi saya pakai Camry tu. Cukup risau saya takut dia bunyi kata langgar. Jalan dia itu sebab ini petanda apa? Petandanya kamu Wang jangan dapat. sibuk dengan jawatan. Sibuk dengan tanggungjawab. Ya. Ini yang kamu kena pilih. Royalties ada. Ha? Royalties ada. Duit 1 bilion dah semua. Ya, itu yang masalah dia. Masalah dia tanah pun bagi kat bini pula tanah premium. Ini masalah lah ni. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini bahawa nak memilih orang biarlah ahlinya. Ya. Nak memilih orang biar ada hatinya. Ya. Nak memilih orang jangan pada cerita retoriknya. Ya. Sebab ini sudah berlalu. Saya sarankan waktu sudah sampai. Hantarlah orang yang berkualiti yang membolehkan saudara lihat apa yang berlaku dalam dewan. Apa masuk dalam dewan yang buat dasar. Pembuat dasar. Sebab itu bila saya cakap tentang wanita 98 hari cuti bersalin. Najib umumkan dalam dewan. Saya cakap tentang SIP, Skim Insurans Pekerja. 10 tahun saya bercakap. Tanpa henti saya bercakap 10 tahun daripada sekarang 2009 akan berlaku malapetaka yang dahsyat yang tak tahu siapa pun apa yang akan berlaku itu akan menjadi satu gawang buruk pada negara. Waktu itu saya tak tahu apa dia. Tapi saya bercakap atas naluri saya sendiri. Saya buat ni dapat Najib pun setuju SIP 2017 kita buat. 2017 kita buat 2 tahun dapat 2 bilion. 614,000 orang telah dapat dibantu dalam skim insurans pekerja ni. Ya. Saya jelas, walaupun pembangkang. Saya ada Perdana Menteri, saya ada Menteri Kabinet. Saya jumpalah Menteri Kabinet, Perdana Menteri. Saya beritahu, bagi surat, berkata bahas dalam Dewan. Tanpa henti-henti. Bukan saja Angkatan Tentera punya pencen. Semua saya bercakap. Polis saya bercakap. Nurse saya bercakap. Masa Mahathir nak tarik ni apa nama allowance critical itu. Ya. Saya balut dalam Dewan. Ya. Lepas tu nak bawa pencen. Tak ada. Pencen adalah perlembagaan ada. Dia nak tarik pencen nak bagi pes. Kata langkah mayat saya dulu. Pencen itulah hak pekerja-pekerja awam. Terpulang pada mereka nak pilih pencen. Ataupun nak pilih apa nama ni EPF. Ya. Saya tegas. Sebab itu dalam parlimen. Jangan ditakuti sesiapa pun. Kecuali Allah. Ya. Baik. Itu yang kita kena pegang. Baik. Maka bawalah orang yang ada integriti itu pergi ke Dewan Rakyat. Jangan bawa orang yang tersekat sudah banjir besok pergi lari ke Auckland, dia pergi cuti, dibiarkan derita rakyat. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Kita dah masuk penghujung tahun 2023. Politik negara kita ini masih lagi berkisar bermain persepsi tentang agama, bangsa dan akidah Ya. yang dikaitkan dalam perjuangan politik seseorang ataupun Ya. orang yang mengetuai parti politik itu. Ya. Saya teringat bila Datuk sebut skandal Jana Wibawa tadi. Dulu ketika skandal Jana Wibawa itu orang tak tahu. Ya. Mereka sakau dan pada waktu yang sama rakyat sedang mengangkat bendera putih. Ya. Dah surrender Datuk. Ya. Dah surrender. Tapi apa yang Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin, dia kata jangan angkat bendera putih. Bendera biru tak apa. Bendera biru yang dimaksudkan bendera PN lah. Itu satu penghinaan yang saya rasa yang paling teruk kepada rakyat. Ya. Sebenarnya. Ya. Kan orang sedang survive untuk hidup sampaikan kes bunuh diri meningkat Datuk. Ya. Kan? Jadi tak apalah, kita benda tu dah lepas, jadi ini jadikan tauladan kepada orang Kemaman untuk buat pilihan yang lebih baik. Ya. Dan sekarang ini kita nak lihat orang yang menjual terpaling Melayu, terpaling Islam, even konsert Coldplay Datuk. Diluluskan zaman pemerintahan mereka. Ya. Dan bila berubah kerajaan, bertukar kerajaan, mereka minta kita batalkan. Dan bila Datuk sebut karma tadi, Ya. rupanya di Kedah ada satu konsert Siam, di Kelantan ada satu konsert Siam. Walaupun
walaupun untuk menghalalkan konsep itu katanya hanya untuk orang Siam saja, Ya, untuk ya. penganut Buddha saja. Tapi benda tu berlaku di dalam pemerintahan mereka. Ya Bob, Komen, Datuk. terlalu Silakan. banyak isu Bob. Kita pun dah sampai to the end lah kan. Ya. Kita nak Bob. Baru sampai di end dah. Oh, okey, Dah. okey. Sebab sekarang dah 1 jam lebih dah. Dekat 1 jam 1 setengah. jam Tengok. 15 minit. Jadi saya pun Satu tidak Zamil lah, tak banyak cakap kan. saya tidak mau menghalang ataupun masa untuk pelayan-pelayan saya kadang-kadang mereka they need a rest juga kan. Ya. Kalau kita beri mereka dengan pandangan tepu pemikiran juga kan. Ya. So biarlah mereka tepu dengan isu mereka. Tapi saya merasakan bahawa janganlah sesekali kita mempermainkan soal agama. Ya. Jangan menunggang agama. Gunakanlah politik untuk kita menegakkan agama kesucian Islam. Jangan digunakan agama Islam itu untuk tujuan politik. Ya. Dan paling penting, saya amat tertekan apabila Tuan Ibrahim menekankan berkali-kali masa untuk pimpinan menangani derita Betul. rakyat. Betul. Ya, Saya ya. malah Allahu itu yang saya Akbar. rasakan bahawa rakyat perlu diutamakan. Barulah kamu bergelar sebagai wakil rakyat. Dan bukan masanya untuk kamu menjual mimpi ataupun janji serupa mimpi, janji bulan dan bintang. Saya terkesan sangat-sangat apabila calon yang diturunkan oleh Datuk Zaid Hamidi kali ini adalah calon-calon yang benar-benar berjiwa rakyat. Betul. Dan menghayati dan memahami tentang rakyat. Itu saja Bob sebagai Baik. mukadimah penutup Sebenarnya, saya. Ya. kalau boleh, saya apa yang Datuk cakap tadi tu, kita lihat politik yang berlaku sekarang ini di pihak pembangkang tiap hari berkata hendak tukar kerajaan. Ya, kerajaan. ya. Sedangkan di pihak kerajaan, kita sedang berusaha sehabis baik untuk kita kalau boleh kita nak utahkan dari rakyat. Ya. Betul, Datuk, Ya. Dan kabarnya Datuk ada pesanan daripada Datuk Seri Zahid kepada pengundi-pengundi di Kemaman. Saya tadi yang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri berkirim salam walaupun beliau tidak dapat bersama kerana keadaan kesihatan beliau okey, tapi bagaimanapun kasih dan sayang tetap ada. Sebagaimana yang dikatakan tadi bahawa dari rumah beliau melihat perkembangan politik dan perkembangan rakyat. Dalam musim-musim banjir begini, Datuk Seri Zahid Amir berpesan pada rakyat, pertama sekali pilihlah calon yang benar-benar dia diturunkan oleh kita ini yang benar-benar berkualiti, dan rakyat jangan banyak main air, jaga keselamatan. Begitulah concernnya. Ya, Walaupun ya. dari rumah dia akan mengatur strategiknya untuk Nadma. Macam mana kita lihat sekarang ni berlaku banjir di Kelantan pun beres, tak ada masalah. Secepat mungkin dipindahkan dan rakyat boleh hidup seselesa dalam keadaan bencana yang dialami. Itulah Bob. Darurat. Ya, Ya. okey, ya. Baik, kita dah menghampiri di minit-minit terakhir siaran kita pada malam ini. Penggulungan. Saya silakan Datuk Tiger dulu. Saya ingin membawa satu ingatan. Sebab saya pernah ditawar menjadi wakil rakyat, saya tak mau. Tak macam YB baru 3 penggal. Saya ditawar, saya tak mau. Sebab ini satu tanggungjawab yang besar. Sebab perkataan tanggungjawab tu yang dibuat oleh datuk nenek moyang kita tu makna ni cukup besar. You tanggung di dunia, you jawab di akhirat. Ya. So orang Kemaman ni pastikan tanggung ni dunia ni, maksudnya you undi sebab jawab di akhirat. Walaupun parti sebelah sana kata akan masuk syurga, akan masuk orang yang sebelah sana masuk neraka, kita kena ingat bahawa calon BN ni adalah calon yang terbaik. Minta maaf lah saya cakap terbaik walaupun saya tak kenal dia tapi dengan cerita dia, dengan dia punya pembabitan dia memang terbaik untuk Luar biasa. untuk Abid Samad. Seperti mana Datuk Ramli Noor yang jadi Cameron Highland. Cameron Highland sekarang dah jadi Deputy Speaker. Ya. Ini kita ada satu diamond. Diamond ni kau campak dalam lumpur, dia tetap diamond. Bila air hujan turun, dia akan bersihkan diamond tu, dia tetap diamond dan bersinar. Inilah Raja Effendi. Diamond. Tapi kalau macam Datuk sebelah sana kata tadi, kalau kita bengak, kalau kita tak apa cerdik, kita akan anggap, oh tak suk. Pilih menteri besar, pilih calon. Saya rasa kita harus bertanggungjawab supaya kita tanggung di dunia dan jawab di akhirat. Ya. Baik, soalnya Datuk Zam, silakan. Okey. Di last ni abang cuma nak bagi tahu, suka tak suka calon daripada pihak sana kekal menteri besar. Lepas pada 2 hari bulan, calon nombor 2 dia kekal menteri besar. Tetapi sayang, kalaulah kata kalian pilih yang salah, jadi kita macam Datuk Tiger kata, kita ada
Diamond. Jadi Diamond ini yang akan bawa Diamond ini ke Putrajaya, iaitu tajuk kita Kemaman ke Putrajaya. Kalianlah yang akan jadi penentunya untuk bawa Diamond ini ke Putrajaya. Ya, yang mentafsirkan di atas kertas undi. Yes. Baik. Jadi Saya kita bila- harap bila- pilih nombor 1, undilah. Sahabat kita. Diamond. Diamond Bila Datuk Zam sebut calon PAS biar ada fokus dekat negeri, saya teringat dulu PRU 14 mereka menjanjikan peluang pekerjaan. Ya. Tapi apa yang berlaku, mereka lepaskan bas datang ke Selangor untuk bekerja. Okey, seterusnya Datuk Abdullah Sani. Seperti mana yang kita akan nantikan pada tanggal 2 hari bulan. Ya. Allah tidak akan mengubah nasib kaum itulah akan mengubah nasib mereka. Saya minta balik rumah habis program ni, renunglah mata anak-anak cucu kita dan bertanyalah pada diri kita, apakah sumbangan yang kita nak sediakan kepada mereka atau persiapan untuk mereka. Jangan sampai bukan saja kita takut diludah di perkuburan kita, takut nama kita selama-lamanya akan dipahat bencikan oleh generasi yang akan datang. Buatlah baik, sesungguhnya baik itu ada balasannya kepada mereka yang akan kita tinggalkan. Terima kasih. Seterusnya, silakan. Ya, saya, Saudara Bob, saya ucapkan terima kasih pada Saudara Bob, pada Datuk Lasani, Datuk Tiger, Datuk Zamir kerana sudi hadir dalam AHF News and Media. InsyaAllah besok kita akan wrap up lagi perkembangan terakhir. Saya harap masih dapat bersama dengan Datuk Tiger besok untuk kita menganalisa sepenuhnya. Dan insyaAllah besok jam pukul 4.30 pukul 5 petang, saya akan bersiaran bersama dengan Puteri UMNO di kawasan Kemaman ini untuk mengetahui perkembangan anak-anak muda yang lebih rapat lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sabar menonton AHF. Ingat saudara, AHF sentiasa membawa berita dan perkabaran yang terkini dan terbaik untuk anda. Dan ini bukan tempat untuk kita memaki orang. Tapi bila Datuk mula saya serius sikit. Tapi bagaimana? Alhamdulillah. So, Dia nak everybody. kata si apa tu tadi? Itu okeylah. Jangan. Zamil, minta maaf. Zamil. Jangan. Sikap. Sikap. Jangan dipancing Datuk. Dosari dia dah cool down sudah. Okey Datuk. Saya ucapkan terima kasih Datuk. Kita dah landing Datuk. Dah gede dah landing. Okey, baik. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Saudara Bob sila tutup. Ya, sila. Saya ucapkan terima kasih kepada keempat-empat panelis kita ya pada malam ini. Saya ingat kupasan kita malam ini membantu orang-orang Kemaman untuk membuat pilihan di atas kertas undi nanti. Jangan tengok nombor lain, hanya satu nombor saja. Nombor 1 di kertas undi, pangkah calon nombor 1. Okey, dan saya ambil kesempatan ini untuk anda yang berada di Kemaman ataupun berada di kawasan sekitar Kemaman. Malam esok kita akan ada ceramah mega perpaduan madani bertempat di perkarangan Geliga. restoran mesra Geliga Geliga. seafood restoran mesra seafood di Geliga lah, dan akan dibarisi oleh pimpinan utama parti-parti dalam kerajaan perpaduan, dan tentunya kita akan mendengarkan pidato daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita sendiri. Dan insya-Allah 2 hari bulan nanti kita akan bawa ahli parlimen daripada negeri Terengganu ini, wakil daripada kerajaan perpaduan berada di Terengganu, sekurang-kurangnya satu kita bawa ke Putrajaya di dalam kerajaan supaya dia boleh bawa secara terus suara orang Kemaman dan rakyat negeri Terengganu umumnya ke dalam Dewan Rakyat supaya kita boleh salurkan terus apa yang sepatutnya kita boleh salurkan kepada rakyat negeri Terengganu dan juga Kemaman khususnya. Baik, kita akan bersiaran lagi di lain waktu dan lain masa, dan terima kasih kepada anda semua yang terus memberikan sokongan kepada kami setiap kali bersiaran langsung dengan kupasan-kupasan topik yang sangat menarik, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Salam.